Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar ke suara saya? Waalaikumsalam, boleh doktor? Okey. So, sebelum kita mulakan kelas, kita nak baca doa dulu. So, saya nak minta Haziq, ada Haziq? Haziq Syukri. Haziq ada ke? Ya, saya ada doktor. Haziq tolong baca doa, Haziq. Doa simple-simple je. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih, Haziq. Okey, so kelas boleh nampak tak saya punya screen sekarang ni? Boleh doktor? Alright. So, kejap ni. Okay guys, so selamat datang, selamat kembali ke semester baru. Okay, semester Mac, Julai 2022 ke UiTM Campus Jengke. So ada ke yang dah ada kat kampus ke semua kat rumah? Dekat rumah doktor. Kat rumah. Tak wajib balik kampus? Fasa 3 nanti baru wajib. Fasa 3 nanti. Oh, fasa 3 tu bulan apa? Bulan 6. Bulan Jun. Oh, bulan Jun. Jun tu kita nak habis SEM dah. Okay, tak apalah. Okay, so untuk yang ada kat kampus, bolehlah kalau ada masalah jumpa saya dekat sini. Kalau yang kat rumah tu kita akan teruskan secara online. So subjek kita adalah subjek STA 108 Statistic and Probability. So saya adalah lecturer awak, Dr. Noamalina Nisa Arifin. Okay, so sepanjang 14 minggu ni awak akan belajar dengan saya lah. Okay, group AS1204I dan AS1204J. So untuk lecture kita ada maths. Kita maths lecture maksudnya kita sekali lah dua-dua kumpulan pun akan lecture pada waktu dan hari yang sama. So kita akan buat sekali, cumanya untuk group saya pecahkan lah. J ada group dia, I ada group dia. Okay, so pastikan awak berada dalam grup yang betul. Okay, berada dalam grup yang betul, pensyarah betul. Okay, so kita akan mulakan kita punya SEM baru ni hari ni insyaAllah dengan course STA 108 Statistic Probability. Okay, so saya dah buat pun Telegram dan saya rasa kalau saya tengok senarai dekat Telegram tu macam dah mencukupi
I ada 27, J ada 29 tak silap saya. So kalau siapa-siapa yang belum join Telegram boleh join Telegram kita. So ini adalah kod dan QR code untuk join Telegram. So Telegram ni saya gunakan secara main kita punya apa? Main cara saya nak communicate dengan awak dalam Telegram. Maksudnya kalau saya nak bagi assignment, saya nak bagi announcement ke, saya nak bertanya soalan ke, awak nak tanya soalan kepada saya ke, so saya prefer melalui Telegram. And then here your lecturer saya, awak boleh panggil saya Dr. Lin. So ni nama saya Dr. Nisa Arifin. So sini umur ni tipu, ni umur 2 tahun lepas ni saya tak tukar. Okay, hobi ni pun dah bertukar. Sekarang ni hobinya tidur kalau ada masa lapang. Okay, biasalah manusia sentiasa berubah. So pengenalan sebab kita tak boleh nak jumpa secara face to face. Okay, so how we will get connected? Ada beberapa cara untuk kita connected each other dengan ODL yang 5.0 ni. Yang pertama Telegram lah. Saya cakap awak tadi, Telegram adalah main medium utama yang saya gunakan untuk kelas kita. Okay, saya akan buat announcement, saya akan bagi link kelas, saya akan bagi tahu apa-apa lah maklumat semua, kebanyakannya melalui Telegram. Okay, saya lebih prefer Telegram berbanding WhatsApp. Kenapa? Sebab WhatsApp ni dia terlalu banyak grup kerja kat situ, grup family kat situ, kawan-kawan kat situ. Jadinya kalau student tanya dekat WhatsApp, saya takut saya tak perasan. Biasanya akan ke bawah dan saya terlupa nak buka. So Telegram ni memang mainly untuk saya dan pelajar, jadi lebih mudah. So boleh tanya saya melalui Telegram. Alright, and then kita also ada Google Classroom. Okay, Google Classroom ni pun saya gabungkan kedua-dua kumpulan. Dalam Google Classroom ni saya akan update every kelas punya aktiviti. Contohnya kalau macam hari ni, kejap lagi habis je kelas. Saya akan masukkan recording, nota yang saya guna ataupun kalau ada latihan dekat dalam Google Classroom. So that is easy for you untuk buat reference letter. Nanti kalau minggu nak exam, nanti nak buka minggu pertama dulu belajar apa, boleh terus buka dekat week 1. Okay, lecture yang pertama belajar apa, semua ada kat situ. So itu adalah melalui Google Classroom. In fact, kita punya assessment, kalau ada test, kalau ada quiz, semua melalui Google Classroom. Saya akan hantar, saya akan bagi assessment tu dekat Google Classroom, awak akan submit dekat Google Classroom. Saya akan turn kepada awak dekat Google Classroom juga. Okay, so pastikan awak dah join Google Classroom kita. Saya tak check lagi ni Google Classroom ni dah semua orang join ke belum. So pastikan awak dah join. And then this one is my number, my phone number. Kalau awak nak contact saya melalui WhatsApp, tak ada masalah. Ataupun nak call dan saya mohon tolong simpan nombor saya. Sebabnya letter, saya tak pasti Telegram tu dinampak nombor ke tak. So letter katakanlah tiba-tiba saya terlupa ke, saya janji nak buat quiz pukul 9 malam. Pukul 9 malam saya yang tak muncul. So please call. Okay, so simpan nombor telefon saya. If anything, just call ataupun message ataupun WhatsApp. Ataupun kalau nak email, boleh email saya di sini, amalinanisa@uitm.edu.my. Okay. Dan kalau siapa yang ada dekat kampus yang nak jumpa saya secara face to face nak tanya soalan, boleh datang ke saya punya office di bangunan Al-Ghazali. So office saya ni bersebelahan dengan bangunan pentadbiran. Kalau masuk pagar, awak nampak bangunan pentadbiran, office saya adalah bangunan di sebelah kanan. Di sebelah kiri bangunan pentadbiran tu adalah library. Di sebelah kanan bangunan pentadbiran adalah blok pensyarah. So tingkat 3 bilik nombor 4. Office saya kalau awak nak datang face to face. Alright, so now kita nak tengok kita punya syllabus dan juga assessment yang ada dalam kita punya course iaitu SA108. Okay, so ini adalah syllabus secara kasarnya. Kita ada 5 chapter. Okay, chapter yang pertama adalah topic 1. Topik yang pertama adalah topic 1, Introduction to Statistics. Kita akan tengok a definition about statistics. Okay, beberapa jenis statistik, term in statistic, how to do sampling techniques. Okay, macam mana cara nak buat questionnaire. Lepas tu dekat macam mana cara nak kumpul data, semua ni adalah definition ataupun just perbincangan. Dia tak ada melibatkan pengiraan lagi. And then kita akan move ke topik yang kedua iaitu descriptive statistic, di mana dekat sini kita akan buat pengiraan, measurement. Okay, contohnya macam mean, median, mode, group data, ungroup data, pie chart, bar chart, OGIF, histogram.
So semua ni sebenarnya awak dah belajar pun before this. Okay, cuma kita akan belajar mungkin lebih dalam ataupun just untuk revise semula apa yang awak dah pernah belajar sebelum ni about statistics. So in topik tu, okay, so kita akan kira, kita akan buat measurement, ada measure of central tendency, ada measures of location. So ini adalah week lah, apa yang kita plan. Okay, and then pada week yang kelima, kita masih lagi dengan topik yang kedua, kita ada measure of dispersion, kita ada measure of skewness. Okay, and selepas topik yang kelima ni, kita akan, selepas week yang kelima, kita akan cuti seminggu untuk Hari Raya Aidilfitri. Dan dia juga adalah cuti mid semester break untuk awak. So kita akan cuti seminggu selepas week yang kelima dan kita akan start balik dengan week yang keenam. So week yang keenam kita akan masuk topik yang ketiga, correlation and regression. Okay, lepas tu kita akan belajar sampai week yang ke-8. 6, 7, 8, 3 minggu. Okay, 6, 7, 8, 3 minggu kita akan belajar. Selepas week yang ke-8, kita akan ada satu lagi cuti khas perayaan. Okay, cuti perayaan menuai, saya hari gawai. So kita ada seminggu cuti khas perayaan dekat situ. So selepas minggu yang ke-8 and then after cuti tu kita akan naik minggu yang ke-9 sampailah habis minggu yang ke-14. Ada lagi 5 minggu. Okay, dan kita akan cover lah keseluruhan topik kita iaitu topik 1 sampai topik 5. Okay, probability distribution sampai week yang ke-14 and then kita ada study week seminggu sebelum awak akan ambil final exam, final assessment. Alright class, so ini adalah assessment punya perancangan structure tapi ini sebelum ni. Sebelum ni kita ada assessment 1, assessment 2 iaitu test 1, test 2 and then kita ada group project and the fourth one is final assessment. Tapi mungkin akan berlaku perubahan because dia masih lagi dalam proses untuk verification UiTM. Okay, so mungkin akan ada berlaku perubahan dekat kita punya assessment di mana kita tak ada test 2. Kita tak ada test 2. Kita ada satu sahaja test. Kita ada satu group project dan kita akan ada satu individual assignment. Maksudnya, maksudnya kita akan pecahkan kita punya assessment ni, kalau tengok dekat sini 15, 15, 20. Sekarang dia tukar, test ada satu sahaja 15% ni perancangan kalau dah confirm nanti saya bagi tahu. Test 15%, individual assignment 10%. Dan group project 25% yang akan beri awak keseluruhan 50% untuk awak punya carry mark. So class, kita ada 3 assessment sebelum final iaitu group project, kita ada assignment, kita ada test. Okay, group project dengan assignment ni biasanya adalah assessment yang kita suruh awak buat dekat rumah. Memang awak buat kat rumah pun. Maksudnya adalah lebih panjang. Kalau test tu saya bagi pukul 8, saya suruh hantar pukul 10. Assignment dengan group project ni biasanya kita akan bagi long duration. Group project lagilah. Group project saya akan briefing kejap lagi as early as week pertama ni awak dah boleh start buat group project. Katakanlah saya suruh awak submit group project tu pada week yang ke-9. Awak ada 9 minggu untuk completekan group project. Dahlah 9 minggu group pula tu. Dalam satu group ada 3 orang, so boleh bahagi-bahagi tugas. Individual assignment, saya mungkin akan bagi awak masa seminggu untuk awak siapkan individual assignment. So dekat situ je kelas, individual assignment dan group project dah menyumbang sebanyak 35% daripada awak punya keseluruhan carry mark. Tinggal 15% je lagi untuk awak skor dalam test. So saya berpendapat bahawa kalau awak buat apa yang kita rancang, awak hantar assignment dan juga group project mengikut masa yang ditetapkan, buat macam mana yang saya minta awak buat, this course will be the course yang tak membebankan, tak memberi awak terlalu banyak stres. Kerana test kita satu je, yang awak nak kena risau, yang awak nak kena fokus, yang susah sikit mungkin, satu sahaja test. Lepas tu adalah final exam tu macam biasalah. Okay, so test. So please buat
tugasan, assignment seperti mana yang saya minta, yang saya suruh hantar didik ikut, jangan tak hantar assignment. Okay, sebab sayang 35% dekat situ tu seolah-olah macam nak membantu. At least dapat 32 pun dah okay dah. Dapat 35 apatah lagi kan? Lagilah bagus. Okay, so please rancang. Jangan buat benda last minute. Nanti awak stres, awak pun hantar group project, hantar assignment, ikut done. Apa yang saya minta tak letak. Dapat markah rendah nanti. Susahlah nak kena skor tinggi dekat final assessment. Alright? So, itu adalah perancangan, akan berlaku perubahan. Kalau dah confirm nanti ataupun ada apa-apa perubahan lain, saya akan maklumkan dari masa ke semasa. So, for now, ada soalan tak untuk kita punya topik dan juga assessment? Ada ke? Tak ada, Doktor. Tak ada. Alright, so kalau tak ada, attendance kita, saya akan attendance kita, saya akan bagi UFuture dah ready untuk setiap kali kelas. Okay, dan attendance dekat UFuture tu akan buka 5 jam. Setiap kali kelas 5 jam, kelas start pukul 10, dia akan buka sampai pukul 10, campur 5, 15 sampai pukul 3 petang. Okay, so please tanda attendance dekat UFuture dan saya yang akan verifikan attendance tu. Macam mana saya verify? Kita guna Microsoft Team. Microsoft Team ni dia akan generate attendance. Maksudnya selepas dia habis meeting, saya akan dapat senarai siapa yang masuk Microsoft Team, dia keluar pukul berapa. So saya akan tengoklah dekat situ awak datang ke tak kelas. Okay, sebabnya saya bercadang untuk kita buat virtual meeting every time kita punya kelas, melainkan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang saya akan sediakan video, itu saya akan maklumkan nanti. Alright. Kenapa kita guna Microsoft Teams? Kenapa kita tak guna Google Meet? Microsoft Teams ni berat lah, Doktor. Sebabnya Google Meet tak boleh nak record dah. Google Meet dah tamatkan, dia tak boleh nak record dah. So, it's hard lah. Macam kalau saya tak record, nanti awak susah nak buat rujukan later. So, Microsoft Teams ni saya akan record dan recording ni saya akan masuk dalam Google Classroom. So, later if you want to refer, you just can play the video. Okay, so that kita tak ada pilihan, kita hanya boleh gunakan Microsoft Teams. So, saya minta maaf berkenaan dengan itu. Okay. Sekejap Okay. So, kita dah habis syllabus. Okay, now about buku. So, kita ada modul untuk statistic and probability. Saya tak wajibkan, but saya highly recommended untuk every one of you beli buku statistic and probability. Berharga RM25 termasuk postage. Tapi ini adalah maklumat semester lepas. Okay, so saya akan, harga ni saya rasa tak banyak, tak berubah lah kot. Buku ni belum lagi finalize. So kalau ada nanti, kalau dah ada, dah ready, dah boleh tempat, saya akan beritahu dalam group WhatsApp. So for now, just for information, we have module for stochastic and probability. Ada dan module saya akan sediakan nota, tapi nota saya tu adalah summary apa yang kita akan belajar. Alright, so kalau awak nak beli, later nanti saya akan beritahulah kalau bila buku dah ready. So for now, inilah dia modul kita. Okay. And rules and regulation to be in my class is easy. Just become, tenang je. Ikut sahaja. Kita punya kelas ni taklah sesusah mana. Okay. In fact, kita tak belajar pun yang payah-payah. Kita just belajar surface, simple calculation, simple measurement in statistics. Okay. So, kita mengharapkan untuk belajar secara face to face. Awak mengharapkan untuk belajar secara face to face. Saya apatah lagi mengharapkan untuk mengajar secara face to face. Sebab yang itu yang lebih memudahkan. Namun apakan daya, kita masih lagi dengan ODL 5.0 dah 5 semester. Okay. So kita terpaksalah deal. Buatlah macam mana kita boleh buat untuk memudahkan kedua-dua belah pihak. Okay. So please sentiasa dengan saya, datang kelas, jangan tak datang. Kalau tak datang, bagi tahu. Doktor, saya tak boleh datang. Ada test test apa? JPJ. Bagi tahu je. Kalau benda tu logik, boleh je. Tak ada masalah. Saya pun manusia juga. Okay. So, kita boleh consider. So, janganlah pula, Doktor, saya tak boleh datang lah kelas esok sebab saya nak pergi launching kedai kopi sama-sama nak ambil diskaun. Tak boleh lah. Okay, kopi tu boleh beli kemudian. Datang kelas dulu.
Okay, but then kalau you ada benda-benda yang important, nak ambil booster ke, tak sihat ke, tak boleh attend kelas, just bagi tahu, maklumkan, so that saya boleh tahulah awak tak masuk dalam Google Meet ni kenapa, Microsoft Team ni kenapa. Nanti saya tak verify awak punya kedatangan pula. Okay, so please make sure you inform me. Bagi tahu saja saya okay je. Alright, so do all your tasks, buat apa yang awak perlu buat, belajar, buat assessment, okay. Ask and interact, tanya dan berkomunikasi. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu. Just bertenang, be happy, jangan stress. Okay, jangan kumpul kerja sampai hujung semester baru nak buat, sampai due date baru nak buat. So itu yang akan menyebabkan awak stress. Awak stress, saya lagi lah stress. Okay, so together we end everything stronger, insyaAllah till the end, till week 14 kita akan cuba untuk buat course ni as smooth, as easy as we can. Okay, tak nak stress-stress, nak relax je, sample je. Alright, so habis kita punya introduction. Ada soalan ke tentang introduction? Sebelum saya ni, saya dah ni dah. Sebelum saya nak briefing sikit tentang group project. Okay. Alright, saya nak briefing sikit tentang group project. So group project kita ni, yang ini semester ni tak ubah pun. Okay, group project kita ni dan nama pun group project adalah bertujuan untuk expose pelajar kepada application of statistical knowledge. Kita belajar cara kita nak analyze data, cara kita nak array, cara kita nak present data. So kita akan buat group project ni untuk kita test pelajar macam mana dia gunakan ilmu yang dia belajar dalam course ni untuk the real life, the real topics. Okay, so to ensure that student gain good teamwork experience, so ini biasalah benda-benda yang basic lah untuk teamwork semua tu. Okay, so outcome dia, awak akan discuss output from SPSS software very well. So produce a written report. Okay, secara kasar ni, secara summary ni, benda pertama saya nak awak buat adalah bentukkan grup. Satu kumpulan kena 3 orang. Okay, satu kumpulan kena 3 orang. Okay, so 27, 3 orang, akan ada 9 grup. Satu lagi grup, 29. So ada satu grup yang akan ada 2 orang. Okay, so saya akan bagi Google Sheet selepas habis kelas ni. So dalam Google Sheet tu akan ada kotak-kotak untuk awak isikan nama awak dan ahli grup. Maksudnya satu grup tu 3 orang. Atas sekali adalah nama ketua kumpulan. Ketua kumpulan ni tak ada apa tugasan pun. Saya cuma nanti kalau apa-apa saya contact ketua kumpulan je lah. Okay, ada apa-apa announcement ke, ada perubahan ke, saya contact ketua kumpulan. So yang pertama kena bentukkan kumpulan 3 orang. Okay, daripada kelas yang sama. Okay, walaupun kita ada sekarang ni ada I dan J, tak nak campur I, J, J. Okay, so ambil ahli kumpulan daripada kelas awak yang sama. Saya nak satu kumpulan 3 orang, nanti letak nama dekat situ. Itu yang pertama awak kena buat. Okay, saya nak nama ahli kumpulan tu dah ada paling lewat Jumaat depan. 4, 5, 6, 7, 8 adalah 4. Paling lewat. Alright. Yang kedua, bila kita dah ada grup kumpulan, okay, kita akan start untuk belajar topik-topik yang kita nak cover dalam kita punya statistik and probability. Okay, so nanti saya akan maklumkan group project ni akan cover topik yang mana. Tapi rasanya topik 1 dan topik 2 dan topik 3 rasanya lah. 1, 2 dan 3 tapi saya akan maklumkan kemudian. So sebenarnya you can slowly start untuk buat you punya group project. Okay, group project ni macam mana? Okay, nanti kita akan belajar tentang macam mana kita nak analyze data. Apa dia data? So, apa yang awak kena buat group project ni secara kasarnya, nanti saya akan briefing lagi sekali bila kita go through the topics. Okay, awak akan pilih satu isu yang awak nak study. Contoh, awak nak study tentang interest membaca, minat membaca dalam kalangan pelajar UiTM, contoh. Okay, so awak nak kaji tentang minat membaca dalam kalangan pelajar UiTM. So awak kena sediakan objektif. Kenapa awak nak study tentang minat membaca dalam kalangan UiTM? Awak nak tahu pelajar UiTM ni suka membaca ke tak? Yang kedua, awak nak tahu berapa banyak masa yang pelajar UiTM ni spend untuk membaca dalam seminggu, contoh. Itu objektif. Okay, and then awak akan dapatkan data.
So untuk dapatkan data ni, dia tak kisah sama ada data tu data primary atau data secondary. Doktor ni baru je kelas pertama, tiba-tiba dah primary, dah secondary. Itu saya bagi ni secara briefing dulu. Nanti kita akan pergi lebih mendalam. Okay, so data primary ni adalah data yang awak buat questionnaire, awak buat interview, awak tanya terus kepada responden. Okay, awak nak kaji tentang kadar bacaan pelajar universiti, pelajar UiTM Jengka, awak terus pergi jumpa dengan pelajar UiTM Jengka tu, sama ada awak interview dia atau awak hantar questionnaire, awak dapat data. So itu data tu kita panggil primary. Data secondary ni katakanlah awak dah jumpa ke internet. Ke internet ada data tentang kadar rakyat Malaysia punya interest terhadap membaca. Awak ambil data tu. Itu kita panggil data secondary. Maksudnya kita ambil data yang dah sedia ada. So mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. So benda pertama yang saya nak awak buat, yang pertama adalah nama kumpulan, dan yang kedua adalah bincang sesama ahli kumpulan apa tajuk ataupun apa study yang awak nak kaji. Contohnya berkaitan antara menonton TV dengan grade dengan pointer. Contoh. Berkaitan antara waktu menonton TV dengan pointer. Pelajar UiTM Pahang. So awak nak kaji, ada kaitan tak kalau dia tengok TV sekejap pointer dia tinggi, tengok TV lama pointer dia rendah? Betul ke macam tu? Awak nak kaji yang itu. So pilih apa isu yang awak nak kaji. Ataupun awak nak kaji tentang kadar jangkitan COVID dalam kalangan pelajar UiTM Jengka. Contoh. So cari isu. So yang pertama cari kumpulan, yang kedua cari isu. Later saya akan briefing dengan lebih mendalam tentang group project. Group project ni hanyalah hantar report. Okay, so report tu dia mesti kena ada cover page, ada UiTM punya logo, ada report title, ada student punya nama, ada student punya ID. Okay, lepas tu ada ahli group. Letak tulisan dengan saiz ni saya tak strict sangat, tapi biarlah dia tu uniform, maksudnya sama daripada muka surat pertama sampai muka surat yang terakhir. Kita tahulah bila kita buat group project ni, katakan awak ada 3 ahli group, awak akan bahagi tugas. Kau buat chapter 1, aku buat chapter 2, kau buat chapter 3. Okay, so bila dia gabung nanti, dia akan macam-macam. Orang ni tulisan macam ni, orang ni tulisan macam ni, orang ni besar, orang ni kecil. Tak naklah macam tu. Okay, so ambil, gabung, kumpulkan dan betulkan tulisan tu. Sorry. Angin, tak makan pagi lagi. Okay, betulkan tulisan tu, bagi sama semua. So, tak kisahlah tulisan apa awak nak guna, yang penting samalah. So, lecturer will give the output using IBM SPSS software. Okay. Selepas saya buat briefing data nanti, bila sampai masanya, saya akan buat briefing tentang, okay, sekarang awak dah boleh collect data, saya akan bagi awak masa mungkin 3 minggu untuk awak collect data. Okay, data tu awak akan hantar kat saya akan tengok adakah bersesuaian dengan tajuk yang awak nak, cukup tak syarat data yang kita perlukan. Kemudian data tu saya yang akan tolong kira, akan proseskan untuk awak menggunakan SPSS. Cumanya dalam kelas saya akan tunjuklah nak guna SPSS tu macam mana. Because of kita tak boleh nak kembali ke kampus dan menggunakan makmal, dan tak semua orang ada SPSS software di laptop masing-masing. Makanya saya yang akan proseskan data awak. Awak bagi data kat saya akan proseskan data awak. Okay, so saya akan kembalikan kepada awak data tu dalam bentuk analisis. Dah kira dah siap-siap median dia berapa, dah kira dah siap-siap mean dia berapa, dah kira dah siap-siap mode dia berapa. Awak tinggal ambil analisis yang saya bagi tu, awak jadikan dia report. Kalau perlu lukis OGIF, kalau perlu lukis histogram, lukis. Kalau awak punya data tu mean dia, purata dia adalah 73 contohnya. Kenapa purata dia 73? Terangkan, itu sahaja. Okey, analisis data saya yang akan buat menggunakan SPSS. Tugas awak ambil cari data, bagi dekat saya data, saya proses, saya pulang balik, awak analyze, awak buat report berdasarkan data. Alright. Student must use their knowledge and statistical skill gathered from topic 1 to topic 3. Okay, so from topic 1 to topic 3 lah yang kita akan guna. Okay, to describe the data, construct table,
using suitable software such as Microsoft Excel untuk awak buat table, untuk awak lukis chart, untuk awak lukis histogram. Okay, so saya dah bagi ke awak analisis, awak just present dalam bentuk report. Okay, lepas tu buat discussion berdasarkan apa penemuan yang kita dapat dan hantar report tu kepada saya sebagai awak punya assessment. Dia mewakili 25%. Okay, 25% tu sangat tinggi kelas. Tinggi sangat 25% tu. So please buat betul-betul. Okay, so supaya awak boleh score dekat sini. So apa yang perlu ada dalam report awak adalah this one. Chapter 1 ada introduction, kena ada background. Saya akan bagi yang ni nanti. Okay, background of study, objective of study, significant, limitation of study. Lepas tu chapter 2 kita ada methodology, ada data description, ada graphical technique, ada numerical technique. Maksudnya awak kat sini awak akan kira mean, median dan mode. Disebabkan saya dah kira, awak cuma perlu buat pula graph, terangkan kenapa, discuss. Okay, lepas tu result interpretation. Present data, okay, terangkan tentang correlation. Ini semua ni awak tak nampak lagi lah sekarang sebab awak tak belajar lagi. Nanti bila dah belajar, awak tahulah apa dia. Basically, chapter 1 dengan chapter 2 ni adalah topik 1 dan topik 2. Dan chapter 3 ni adalah topik 3. So, that's why saya cakap as early as this week kita dah boleh start. Okay, start dengan apa? Start dengan cari isu apa yang awak nak study. Lepas tu awak buat objective study. Kenapa awak nak study, significant dan limitation. Siap chapter 1. Tak perlu lagi belajar. Nanti dah belajar topik 1 dan topik 2, boleh buat chapter 2. Nanti dah belajar topik 3, boleh buat chapter 3 macam tu lah. Okay, so please arrange masa dengan sebaiknya supaya awak boleh menghantar tugasan. Okay, saya suka nak ingatkan. Kalau ada ahli kumpulan yang komplain kepada saya, sebab ini saya face setiap semester ODL, because you cannot see your friend untuk discuss, untuk buat sama-sama, tak sama macam dulu kat campus. Saya faham kesusahan, kekangan tu. Okay, but then that one is your responsibility. Okay, so awak kena berbincang dengan ahli kumpulan, awak kena buat bahagian awak. So katakanlah ada ahli kumpulan yang komplain. Dia kata awak tak buat, ataupun awak tak hantar dekat dia, awak tak mengikuti perbincangan, saya akan keluarkan awak daripada kumpulan tu dan awak kena hantar grup projek ini individu. Banyaklah kerja nak kena buat kalau kena hantar individu. So pastikan you cooperate with your team. Okay, jangan sampai awak punya team komplain. Kalau team awak komplain, saya akan keluarkan awak daripada team tu dan saya akan suruh awak hantar grup projek secara individu. Because we cannot be selfish. Okay, ada orang lain tu dah buat susah-susah, tiba-tiba ada ahli grup dia yang malas, ambil copy paste kat internet je, lepas tu buat cicir bancai akan menyebabkan markah kumpulan awak rendah. Sedangkan ahli kumpulan awak ni dah berusaha beria-ria dah buat, siang malam tak tidur. Saya tak nak macam tu. Alright, so saya kalau macam tu, kes macam tu, ada je orang komplain, saya akan keluarkan. Keluarkan, awak buatlah seorang-seorang, hantarlah. Kalau tak ada lah markah macam tu. Alright, so sampai sini ada soalan? Tak ada, Doktor. Jelas Jelas Doktor, so far so good. Alright, so far so good. Okay, so dah bersedia, kita akan masuk kepada kita punya topik yang sebenar. Dah panjang-panjang lebar dah saya membebel ni. Okay kelas, so ini adalah nota saya. Nota saya kebanyakannya dalam bentuk tulisan tangan. Okay, dan ini adalah summary untuk memudahkan kita buat rujukan dan semua ni saya ambil daripada modul. Modul itu lebih lengkap lah, lebih ayatnya lebih complete. Okay, saya akan share nota ni nanti kejap lagi dalam Google Classroom. So, kita akan masuk kita punya introduction to statistic. Okay, berkenaan dengan topik yang pertama, apa dia statistik. So, I believe that every one of you dah tahu dah tentang statistik ni. In fact, masa kita belajar kat sekolah dulu pun, kita dah belajar dah pasal statistik. In fact, awak dah biasa dengar dah orang cakap, ni lah statistik kematian COVID-19 2022, 2021. Inilah dia rate penduduk Malaysia yang obesity contohnya. Okay, so benda-benda statistik ni awak dah dengar, dah biasa, dah tahu dah, cuma kita tak betul-betul faham statistik tu sebenarnya apa. Okay, bagi saya minum air sekejap. Right.
So apa dia statistik, guys? So statistic deal with making decision on the basis of empirical data. So when we are talking about statistic ni sebenarnya adalah satu ilmu ataupun knowledge yang dia deal with making a decision or making a conclusion based on the data. Maksudnya, kita nak study tentang sesuatu perkara. Okay, kita nak study tentang keadaan sesuatu perkara. We want to picture one environment, satu keadaan. Okay, so contohnya kita nak tengok Malaysia ni COVID-19 dia teruk ke tak teruk? COVID-19 dia ni masih boleh dikawal ke tak boleh dikawal? So we are using the knowledge of statistic. Di mana statistik ni dia deal dengan kita buat observation, kita buat the measurement, kita kira, kita observe dan kita buat conclusion berdasarkan observation. Kita buat conclusion berdasarkan observation. That one is a knowledge in statistics. So the proper usage of statistical technique will enable the decision maker to extract useful conclusion from a set of data. So bila kita ada set of data, contoh kita ada untuk minggu lepas, cakap pasal COVID je lah kan, dah itulah isu semasanya kan. Okay, minggu lepas ada 22,000, 22,005 ada 100,000 pesakit baru COVID. Itu data awak. Okay, so menggunakan proper technique of statistic, kira mode, kira median, tengok percentage, kira variance, itu benda-benda basic lah. Okay, so kita boleh buat satu decision. Kita boleh cakap, oh taklah teruk sangat COVID kat Malaysia ni, so kita boleh move kepada endemic phase. Contoh, so from one observation, daripada data yang kita ada, kita buat observation, kita buat measurement, okay, kita buat analysis, it will help us to make a decision untuk sesuatu perkara. It will make us to make a conclusion untuk sesuatu perkara. Okay, so this statistic is actually used widely. Dia digunakan secara meluas dalam banyak area. Agriculture, contohnya education, business, medical, engineering, administration, sciences and information technology dan banyak lagi sebenarnya. Kan saya boleh katakan almost every field akan adalah perlunya sedikit statistik. Even awak kerja, katakan awak nanti masuk kilang ke, jadi engineer kat kilang ke kan, awak akan perlukan statistik untuk awak tahu berapa ramai pekerja yang bermasalah atau banyak produk yang rosak. Itu semua sebenarnya dalam tanpa sedar adalah ilmu statistik. Bila kita make a decision based on observation, kilang ni kena tutup ni, banyak rugi. Macam mana awak boleh buat decision kilang ni kena tutup sebab banyak rugi? Sebab awak tengok kiraan duit awak yang masuk lagi rendah daripada duit awak yang keluar. Macam mana awak boleh dapat benda tu? Daripada data. Berapa profit minggu ni? Berapa profit minggu depan? Itu adalah statistical flow, statistical analysis. Okay, tanpa kita sedar. In fact, you know that awak pergilah mana-mana pun, awak buatlah apa-apa bidang sekalipun, you cannot lari daripada mathematics and statistics. Ada orang ni tak suka, dia sangat-sangat trauma ni dengan matematik, tak boleh dengar perkataan matematik. Doktor, saya memang tak boleh, saya memang allergic dengan matematik daripada sekolah rendah lagi. Saya kalau matematik je saya down. Kalau boleh saya memang nak lari daripada belajar matematik. Tak boleh, awak akan belajar matematik. In fact, awak bangun tidur pagi tadi pun, benda pertama awak buat, awak tengok jam. Itu adalah matematik. Kalau awak tak belajar tengok jam macam mana dulu masa sekolah rendah, awak tak tahu tengok jam macam mana. Jangan cakap kalau saya dah lahir dah tahulah tengok jam. Lahir dah tahu dah kira 1, 2, 3. Okay, so matematik dan statistik ni nak tak nak adalah ilmu yang kita kena guna dalam kehidupan seharian. Nak beli, nak shopping, nak top up, nak tengok account Shopee, semua tu adalah matematik dan statistik. Alright, some of usage of statistics are used by traders or investors to forecast the future value of market demand in order to receive optimum profit. So kalau untuk orang yang traders, pedagang, okay, orang yang bisnes, peniaga, okay, investors, pelabur, dia tak boleh nak tahu what will happen next, what will happen esok. Okay, what will happen next week dalam market price. Contohnya kalau pelabur kan, orang yang main saham.
Dia tak boleh tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Masa akan datang ni is not in our control, it's not in our knowledge. We have very limited knowledge about future, because kita ni siapa yang tahu? Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. The exactly thing yang berlaku, apa yang akan berlaku even kejap lagi pun hanya Allah je yang tahu. Okey, yang hidup boleh mati, yang mati tak boleh hidup, yang hidup boleh mati, yang sihat boleh sakit, yang sakit boleh sihat, itu semua atas kerja Tuhan, kita put aside, tak boleh lawan dah. But then Allah sediakan kita satu cabang ilmu yang boleh bantu kita to predict, to assume, to expect. Maksudnya kita ada satu ilmu yang kita belajar yang kita boleh guna untuk kita predict, kita assume, kita predict tu apa? Jangkakan apa yang akan berlaku. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang ada pada sebelum ni. Contohnya orang yang nak melabur kan. Dia tengoklah market price tahun lepas dekat Malaysia macam ni. Tahun ni dekat Malaysia naik pula. 2 tahun lepas naik. Lepas tu turun. Lepas tu naik. Tak stabil ni Malaysia. Dia pun buat conclusion. It's not good untuk melabur di dalam pasaran Malaysia. Macam mana dia boleh buat conclusion tu? Because dia observe. Dia observe apa? Dia observe data. Itu adalah proses statistik. So itulah proses yang digunakan oleh traders, orang yang berniaga, siapa-siapa pun untuk dia make a conclusion atau make a decision ataupun dia nak buat observation. So some of investigator dalam criminal case pun dia menggunakan statistik untuk solve. Yang ini sangat menarik. Saya suka tengok dekat Netflix. Kalau awak buka Netflix, awak boleh tengok numbers. Banyak cerita-cerita yang berkenaan dengan criminal case. Dia investigate menggunakan matematik. Mungkin sebab saya ni pensyarah matematik, so saya sangat berminat bila cerita tu dia ada kaitan dengan matematik. Tapi menarik. Awak tak boleh terfikir pun, in fact saya sendiri, saya tak boleh terfikir pun macam mana matematik itu dia boleh kaji kes pembunuhan. Sebenarnya ada cara-cara dia. Alright, so statistik ini juga adalah systematic study of identifying pattern in the data set, measuring, displaying, summarizing, and modeling in order to gain knowledge. So statistik ni dia adalah proses di mana kita nak study tentang sesuatu isu, kita collect data. Dah collect data, kita simplifykan data kita tu. Kalau terlalu besar, kita ambil kecil je. Lepas tu kita observe ataupun kita buat measurement. Measurement yang kita boleh buat, kalau yang paling basic, purata, mode, kekerapan, ataupun median, titik tengah. Kita boleh kira and then kita boleh come to conclusion ataupun kita boleh come to decision. So itu adalah how statistic help us in our daily life. So persoalannya sekarang, what is actually a statistic? What is actually a statistic? So statistic is a knowledge, is a science knowledge of collecting, simplifying, and describing data, as well as making inference ataupun drawing conclusion based on the analysis of the data. So statistik ni sebenarnya adalah satu cabang ilmu yang kalau orang tanya apa dia statistik, statistik ni adalah proses di mana awak kumpulkan data, lepas tu awak ringkaskan data tu, simplify dia, and then awak analysis, awak describe, awak cari dia punya measurement, awak observe, lepas tu daripada situ awak making inference ataupun make a conclusion ataupun make of a decision. So the flow of process ni kita panggil dia sebagai statistik. And statistik dia terbahagi kepada dua. Statistik terbahagi kepada dua. Yang pertama descriptive statistik dan yang kedua inferential statistik. So apa dia descriptive statistik, apa dia inferential statistik? So kalau descriptive statistik adalah a study that deal with a set of procedure of collecting, summarizing, and presenting data in a convenient and informative way. So descriptive statistik adalah proses awak collect, awak simplify, awak summarize, awak measure, and then awak present data tu. Contoh kita ada data
harga ikan di pasar Selayang untuk tempoh 4 tahun. Awak dapatlah setiap bulan. Bulan Januari 2018, bulan Februari, 4 tahun ada 48 bulan, ada 48 data. So dapat data tu awak tengok mana data yang awak rasa macam tak diperlukan, awak pun buang-buang-buang, simplify. Okey, lepas tu awak ambil data tu, awak cari purata. Okey, kita pun dapatlah. Purata harga ikan di pasar Selayang adalah RM20 sekilo. Lepas tu kita present, kita tunjuk histogram. Contohnya, tahun 2018 bulan 1 harga dia macam ni. Lepas tu bulan 2 macam ni. So apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat chart. Tinggi turun naik, mendata ke. Itu adalah descriptive statistic. Okay, from collect the data, summarize the data, process the data, and then display data tu dengan menggunakan informative way. Sama ada nak guna graph ke, nak guna pie chart ke, nak guna table ke. So itu adalah proses under descriptive statistic. Apa pula inferential statistic? So inferential statistic adalah study yang deal dengan making a decision or arriving at a conclusion about the population of interest based on the properties obtained from a sample. Dia macam ni. Kita nak tengok tahap kita panggil apa tahap keseriusan jangkitan COVID dalam Malaysia. Contoh, kita nak tengok tahap keseriusan jangkitan COVID dalam Malaysia. Kita nak buat conclusion, serius ke tak serius. Kalau kita nak tengok every manusia yang ada dalam Malaysia ni ada puluh-puluh juta. Berapa tahun nak buat research. In fact, setiap masa kadar keberjangkitan tu berubah. So apa yang kita buat adalah kita ambil satu grup kecil. Kalau tadi kita nak kaji satu Malaysia, kita mungkin pecahkan dia kepada 4 sahaja. 2 grup daripada Semenanjung, 2 grup daripada Sabah Sarawak. Kita ambil, kita buat dia satu grup kecil, kita observe. Dalam grup kecil ni, berapa peratus orang yang kena COVID? And then kita come to conclusion. Dekat Malaysia taklah teruk sangat. Macam mana kita boleh come to conclusion? Because kita dah observe sample from the group yang kita nak study. Okay, so itu adalah dipanggil sebagai inferential statistic, di mana prosesnya adalah kita observe and we come up with the conclusion ataupun we come up with the decision nak buat apa. Boleh tak nak move kepada fasa endemik? Macam rakyat Malaysia marah-marah kan? Kejap nak move, kejap tak nak move, kejap okey je tak okey. Itu sebenarnya macam mana? Macam tu. Sebabnya hari-hari benda tu berubah. Dia buat statistik hari-hari. Tengok hari ni lain, esok lain. So dia terpaksalah ubah dia punya decision dan conclusion. So itu adalah proses-proses yang melibatkan statistik. So untuk descriptive statistic, because we can present our data in informative way, is either you use the graphical technique atau you use the numerical calculation. Kalau graphical technique ni kita ada banyak. Kita ada graph, kita ada chart, kita ada table, kita ada pie chart, kita ada bar chart, kita ada histogram. Awak boleh guna melalui Excel pun boleh untuk awak represent awak punya data, ataupun awak nak present data awak dalam bentuk yang mudah difahami. Ataupun kita boleh juga menggunakan numerical calculation. Contohnya kira median, kira purata, kira mode. Okay, so dengan menggunakan numerical calculation tu pun awak boleh bagi maklumat kepada orang lain. Tapi kalau untuk inferential statistic, we are focusing on teknik yang kita boleh guna untuk kita come up with the conclusion of the population. Contohnya kalau kita nak buat conclusion tentang rakyat Malaysia, tak perlulah ambil semua rakyat Malaysia, we just take a subgroup, group yang kecil daripada rakyat Malaysia, kita buat observation and we come up with the conclusion. Dia tak melibatkan pengiraan data, tak ada. We just observe. Okay, adalah dia punya teknik dia. So itu kita panggil sebagai inferential statistic. So ada soalan tak setakat ni? Macam doktor lagi sangat lah, macam tak tertangkap. Ataupun macam saya rasa saya lebih selesa untuk mendengar dalam bahasa Inggeris ke? Ada ke? So far so good?
So far so good, Doctor. Alright, So far, so thank you. Sekejap bagi saya masa, saya nak download attendance. Okay class, so now kita nak tengok term in statistik. So tadi kita dah tengok apa dia statistik. Awak dah faham dah apa definition of statistik. Awak tahu statistik ni melibatkan proses of collecting, summarizing, displaying data. Okay, and then kita tahu yang statistik ni terbahagi kepada dua, iaitu descriptive dan juga inferential statistik. Now kita nak tengok ada a few terms yang important untuk kita tahu dalam statistik. Term yang pertama adalah element, which is element ni juga dikenali sebagai experimental unit, unit eksperimen. Apa dia element? Object, either people or thing on which measurement is taken. Objek sama ada manusia ataupun benda, okay, di mana kita ambil ukuran benda itu yang terlibat dalam studi kita. Contohnya tadi kita nak kaji tentang COVID-19 dalam kalangan penduduk Malaysia. So apa kita punya elemen? Elemen kita adalah penduduk Malaysia. Sebabnya studi kita tu berkenaan dengan penduduk Malaysia. So kita ambil ukuran, kita measure penduduk Malaysia. So elemen ni penduduk Malaysia lah. Okay, experimental unit dia penduduk Malaysia lah. Kalau kita buat kajian tentang bilangan burung yang ada di Pahang contoh. So apa kita punya elemen dalam kajian kita tu? Apa? Burung. Burung. Burung lah elemennya sebab kita akan study tentang burung. Kalau kita buat kajian tentang brand TV yang terbaik di Malaysia, so apa elemen dalam study kita? TV, objek. Kalau kita buat kajian tentang brand kereta yang paling banyak digunakan di Malaysia, apa kita punya elemen? Kereta. Okay, so objek yang kita measure dalam study kita tu kita panggil dia sebagai elemen. Okay, itu term yang pertama. So kalau saya cakap pasal elemen, awak tahu elemen tu apa. And then yang kedua kita ada population. So what is population? Population ni adalah all elements. All elements. Itu all tu adalah dia punya kata kunci dia. Sekejap. Okay. So all element, all ni adalah kata kunci dia. Okay. So population adalah all elements of a defined group under consideration in a study. Okay, so katakanlah tadi kita nak study tentang COVID-19 dalam kalangan penduduk Malaysia. So apa kita punya population? Population kita adalah penduduk Malaysia. Semua tak terkecuali. Baru lahir ke, dah lama lahir ke, dah tua ke, muda ke, semua selagi mana dia penduduk Malaysia, itulah populasi yang kita nak kaji. Kalau kita nak kaji kadar pelajar UiTM membaca, kita sebut kadar pelajar UiTM membaca. Okay, so pelajar UiTM ni bukannya pelajar UiTM Pahang je. Kalau kata pelajar UiTM ni, berapa banyak kampus yang kita ada dalam Malaysia ni. So populasi kita adalah semua pelajar UiTM, tak kira lah di mana dia berada, kampus mana sekalipun, tak boleh terkecuali. Itu kita panggil sebagai population, populasi yang kita nak study. Okay, sampel pula yang ketiga adalah a subset or subgroup selected from a population. So population ni besar. Kalau rakyat Malaysia, berapa puluh juta rakyat Malaysia ada. So sampel adalah satu grup kecil yang kita ambil. Ada banyak grup, nak ambil banyak pun boleh. Satu grup kecil yang kita ambil daripada populasi kita. Contohnya kalau Malaysia tadi kita just ambil penduduk negeri Pahang. So penduduk negeri Pahang ini kita panggil dia sebagai sampel penduduk Malaysia. Populasi kita penduduk Malaysia besar, kita ambil penduduk negeri Pahang je, kita nak study dia. So penduduk Pahang ni adalah sampel. Sampel tu adalah grup yang lebih kecil yang kita ambil daripada populasi. Kalau tadi kita study tentang pelajar UiTM, so semua pelajar UiTM seluruh Malaysia
termasuk Sabah Sarawak adalah populasi kita. So apa dia sampel? Kita ambil pelajar UiTM Cawangan Pahang. Sampel. Maksudnya daripada pelajar UiTM kita cuma study yang Cawangan Pahang je. So dia adalah grup yang lebih kecil, kita panggil dia sebagai sampel. Okay. So kita akan ada populasi, kita akan ada sampel. Kalau kita buat survey ataupun kita buat kajian ke atas populasi, semua elemen dalam populasi kita, semua elemen dalam populasi kita buat survey ke atas dia, kita panggil survey itu sebagai census survey. Di mana census survey ini adalah a study conducted on every item in the population. So kita study, kita ambil measurement tu every item dalam population, kita panggil dia sebagai census survey. Tapi kalau kita hanya buat survey ke atas sampel, macam tadi kita ambil sampel kita adalah penduduk negeri Pahang, so kita buat survey ke atas penduduk negeri Pahang je. So survey tu kita panggil dia sebagai sample survey. Okay, di mana sample survey ni adalah a study that involve a subgroup or sample of a population. So tadi kita ada population tu besar. Kalau kita survey every element dalam population, survey tu kita panggil dia sebagai census survey. And then from a population kita ada sample yang lebih kecil. Kalau survey tu kita buat hanya dalam kalangan sampel, kita panggil dia sebagai sample survey. Alright. Yang keenam, term yang keenam adalah variable. Apa dia variable? Variable adalah any characteristic that can be measured from an element. Okay, any characteristic yang awak nak study. Contohnya awak nak study tentang berat badan pelajar UiTM. So elemen kita adalah pelajar UiTM. So variable kita adalah berat badan. Itu yang kita nak measure. Itu karakteristik yang kita nak tahu. So itu kita panggil sebagai variable berat badan. Kalau kita nak kaji tentang waktu penggunaan handphone pelajar UiTM. So elemen adalah pelajar UiTM. Apa dia variable? Waktu penggunaan handphone. Benda yang kita nak study, karakter yang kita nak kira, yang kita nak measure, itu adalah variable. Okay, so bila awak dah tahu apa benda yang awak nak measure, contohnya tadi tu berat badan. Awak dah tahu, awak punya variable adalah weight, berat badan untuk penduduk Malaysia. So apa awak punya data? Berat tu sendiri adalah data awak. Kalau tadi awak kata berat badan ni adalah variable dia, benda yang awak nak measure. So apa dia data? 37, 60, 90, 100 berat badan. Itu adalah data. Ukuran yang awak dapat. Okay, kalau awak nak kaji tentang penggunaan handphone dalam kalangan pelajar UiTM. So apa elemen awak pelajar UiTM? Apa awak punya variable? Masa penggunaan handphone. Apa data awak? 7 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam. The measure. Measurement yang awak dapat tu, nilai yang awak dapat, value yang awak dapat, itu adalah data. Okay, kelas. So bila kita dah ada data, kita akan buat proses of summary the data. Kita akan analyze the data. So a summary measures. Okay, so a summary measurement, ukuran untuk data kalau dia melibatkan keseluruhan populasi. Katakanlah kita ada data keseluruhan populasi sebab kita buat census survey. Census survey ni maksudnya kita buat survey ke atas every element dalam populasi. So, kita pun adalah data. Kalau macam penduduk Malaysia ada 30 juta, kita ada 30 juta data. Lepas tu kita pun buatlah kira-kira semua, median dia semua. So, that measurement, summary of the measure untuk keseluruhan populasi tu kita panggil sebagai parameter. Mungkin awak ada mean, awak ada purata, awak ada median, awak ada variance. So variance tu kita panggil dia parameter kalau dia datang daripada data yang melibatkan keseluruhan populasi. Tapi kalau measurement tu datang daripada data yang hanya melibatkan sampel. Okay, measurement tu hanya datang daripada data yang hanya melibatkan sampel. Maksudnya populasi kita satu penduduk Malaysia. Sampel kita penduduk Pahang. So penduduk Pahang ni kita buat survey, kita buat sampel survey, kita pun dapat data. So kita dah dapat data, kita pun buatlah analisis, kita carilah measurement, kita carilah mode, cari median.
So that summary of measurement yang melibatkan sampel, kita panggil dia sebagai statistik. Kalau measurement tu adalah measurement yang kita dapat daripada data keseluruhan populasi, kita panggil dia sebagai parameter. Tetapi kalau kita dapat summary of measurement tu daripada data yang melibatkan hanyalah sampel, kita panggil dia sebagai statistik. Kerana proses statistik adalah proses di mana kita ambil sampel untuk kita gambarkan keseluruhan populasi. Untuk kita study tentang sesuatu keadaan, untuk keadaan sesuatu populasi tu kita hanya ambil sampel sahaja. So itu adalah statistik. Alright, so ini adalah 9 term yang penting yang awak kena tahu dalam statistik. Yang pertama elemen adalah benda ataupun orang yang ada dalam study awak tu yang awak nak kaji. Yang kedua adalah populasi adalah group yang awak nak study, keseluruhan group. Ini kita ada sampel tu adalah part of the group, part of the population. Saya declare dari pukul 8, saya tak makan lagi. Okay, so part of the population tiba-tiba beritahu kan. Okay, so part of the population tu adalah sampel. Okay, and then kalau kita buat survey, kita study the whole population, survey tu kita panggil sebagai census survey. Tapi kalau kita buat survey, kita study tentang only on the sample, kita panggil itu sebagai apa tadi? Sample survey. Alright, so dalam kita punya study, kita akan ada variable, apa benda yang kita nak measure. Kalau tinggi, tinggilah. Kalau berat, beratlah. Kalau bilangan handphone lah variable kita. Data adalah the values of variable. Kalau variable tadi berat, data adalah 60, 70, 30, 100, 20, 30, 40, itu data. Okay, kalau variable kita tadi adalah bilangan handphone, 1, 2, 3, 4, 10, kalau ada 10 handphone, itu data. Okay, and then the data kita akan buat proses analyze, kita akan dapat dia punya measurement. So kalau measurement tu kita dapat daripada data yang complete untuk semua populasi, kita panggil dia sebagai parameter. Tapi kalau measurement tu kita dapat hanya daripada data sampel, kita panggil dia sebagai statistik. Tu ada 9 term yang penting yang awak kena tahu. So yang ini example ni kita tengok next class. Tak berapa next class. Right. Sekelas, ada apa-apa soalan? Tak ada, madam. Doktor. Tak ada, madam. Doktor. Doktor. Boleh je, madam pun boleh. Tak ada masalah. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Jangan lupa untuk tanda U Future. Tadi U Future macam ada problem sikit, tapi saya buka attendance tu sampai pukul 3. So please keep try. Okay, so kejap lagi bila recording ni dah available, saya akan share dalam Google Classroom bersama dengan nota. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa next class kita on Rabu. Okay, so itu sahaja kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Jangan lupa makan, doktor. Okay. Thank you. Thank you, doktor. Thank you. Thank you, Bye. doktor. Right. Thank you.